Yang ingin saya kongsikan, setakat Jun 2023, bilangan pesakit yang menunggu transplant organ dari penderma selepas kematian ialah 10,893. Di mana untuk penderma buah pinggang saja yang menunggunya ialah 10,623. Dan yang menyedihkan sebenarnya, sejak 1976, hanya 836 jumlah penderma sebenar selepas kematian. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita meningkatkan lagi angka penderma ini? Bersama-sama dengan saya untuk membincang mengenai pendermaan organ di Malaysia. Di manakah kita? Saya bersama dengan Dr. Hasdi Harun, Timbalan Pengarah Pusat Sumber Transplant Nasional, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sihat, Doktor? Sihat. Okey, saya terus saja nak masuk mengenai polisi yang masih lagi diguna pakai di Malaysia, iaitu opting-in. Untuk pengetahuan para penonton, opting-in ini bermaksud kita kena mendaftar sebagai seorang penderma. Berbeza dengan negara lain ada yang mengamalkan polisi opting-out, di mana opting-out ini selepas saja kematian secara automatik mereka akan menjadi penderma organ, kecualilah mereka itu mengisi borang untuk tidak menjadi penderma. Betul doktor? Jadi komen doktor mengenai polisi yang masih lagi kita guna pakai opting-in ini. Okey, memang benarlah kita masih mengamalkan dasar untuk mengambil organ selepas meninggal dunia ini adalah melalui opting-in, di mana seseorang itu perlu berdaftar ataupun menyatakan hasrat untuk menjadi penderma organ sebelum mereka meninggal dunia lah. Dan hasrat ini sebenarnya perlu disampaikan, even kalau dia daftar ataupun dia tidak daftar, perlu disampaikan kepada waris yang terdekat, ahli keluarga yang terdekat. Jadi bila kejadian ataupun bila meninggal dunia, hanya waris yang boleh memberikan keizinan tersebut. Dan sebenarnya kita melakukan dasar ini juga berdasarkan kita punya undang-undang sendiri, iaitu Akta Tisu Manusia pada tahun 1974 yang menyatakan bahawa sebelum perolehan organ atau pendermaan organ daripada seseorang yang meninggal dunia, memang perlu mendapatkan waris keluarga terlebih dahulu. Jadi bermula daripada program diwujudkan sehingga hari ini memang opting-in masih dikekalkanlah. Justru itu memang antara cara untuk kita tingkatkan adalah meningkatkan kesedaran kepada semua orang supaya berdaftar dan tahu tentang pendermaan organ. Okey, saya membayangkan kalau seperti di Singapura yang mengamalkan opting out ini, kalau mereka mengisi borang tidak mahu menjadi penderma, mereka juga mungkin tidak akan mendapat organ itu jika diperlukan. Maksudnya mereka tak termasuk pun dalam senarai. Kata mudah dia, awak tak nak derma, maka awak pun tak akan dapat juga organ tu kalau minta didermakan. Jadi macam mana kalau konsep itu diamalkan di Malaysia, Doktor? Opting out ataupun konsep yang dinyatakan tu memang satu cadangan jugalah daripada ramai orang yang berkatakan apa kata kalau kita tukarlah kepada opting in kepada opting out. Namun begitu mungkin ada kesan baiknya lah di mana kita boleh meningkatkan pendermaan itu sendiri. Namun begitu paling penting sebenarnya adalah kita increase the awareness lah, meningkatkan kesedaran itu dulu. Kalau mereka tidak tahu pasal organ donation ataupun transplant, jadi macam mana seseorang tu boleh memberi keputusan sama ada mereka nak ataupun tidak. Jadi sebelum kita boleh menukar kepada cara yang seperti kerajaan Singapura, jadi penting untuk mendapatkan maklum balas daripada orang awam, daripada masyarakat, adakah mereka bersetuju jika dasar ini boleh dilakukan nanti. Dan kita pun kena ingat bahawa semua pesakit perlu ada hak untuk menerima rawatan. Jadi benda ini perlu dilakukan dengan teliti ataupun perlu dikaji secara terperinci dahulu. Apa sebenarnya punca rakyat Malaysia ini tidak mahu menderma organ mereka? Kalau kita lihat kepada statistiknya, lelaki lebih ramailah yang mendaftar berbanding dengan wanita. Kenapa itu sebenarnya, Doktor? Okey, kalau kita ikut statistik perikrar penderma organ, sehingga kini kita ada 365,683 masyarakat Malaysia yang telah berdaftar. Sebenarnya jumlah ini masih kecil lah, lebih kurang dalam 1% of kita punya jumlah populasi. Dan tadi dah maklumkan juga kan yang penderma organ sebenar pun 836 sahaja. Yang kita dapati melalui data kita masih ramai yang takut lagi lah untuk menjadi penderma.
Kalau untuk daftar tu mesti ramai yang belum bersedia, takut dan tidak mendapat lagi maklumat yang betul. Maybe keliru tentang pendapat agama dan sebagainya. Ya. Manakala bila yang actual donor, penerima sebenar, bila seseorang meninggal dunia dan bila kita minta kebenaran daripada waris, rata-rata ada juga waris yang masih menolak untuk derma organ sebab dia tidak tahu apa hasrat si matilah arwah ataupun mendiang, dan ada juga yang tidak mendapat persetujuan ramai. Tak semua ahli keluarga bersetuju untuk memberikan keizinan. Itu antara cabaranlah yang kita hadapi sebenarnya. Kerana ialah mungkin ada keluarga beranggapan bahawa bila menderma organ itu akan menyeksa lagi mayat tersebut. Tapi dari sudut hukum agamanya bagaimana, doktor? Okey, dari sudut sejak kita melakukan program ini kan, pendermaan organ kadaver, jadi kita tahu antara concern yang paling besarlah yang orang akan bincangkan adalah dari segi agama. Sebab ini melibatkan jenazah, kematian dan pengambilan anggota badan. Jadi para ulama, ugamawan telah bersetuju pada tahun 1970. Muzakarah Fatwa Malaysia menyatakan bahawa hukum derma organ selepas meninggal dunia adalah harus. Dan pelbagai dia punya ijtihad telah dilakukan among the ugamawan antara sebab kita nak menyelamatkan nyawa transplant pesakit transplant tersebut. Itu hukum dia jadi harus walaupun ada concern dari segi menyeksa mayat semua tu, tapi telah diadres, telah dijelaskan oleh para ugamawan. Ya, disebabkan jumlah perikrar ini terlalu rendah dan jumlah mereka yang menunggu dan juga menanti organ ini terlalu tinggi sehingga timbulnya satu spekulasi ataupun tuduhan terdapatnya penjualan organ di Malaysia. Tetapi selepas dilakukan siasatan oleh pihak polis, sebenarnya kes ini tidak pun berlaku. Komen, doktor? Okey, terima kasih. Okey. Isu penjualan organ ini memang akan berlaku sekiranya kita tidak ada organ yang cukup. Seperti dah dinyatakan tadi tu, memang kalau demand ataupun supply itu bekalan organ itu tak cukup, jadi ada risiko untuk berlaku kecurian organ, penjualan organ, human trafficking dan sebagainya. Dan benda ini berlaku juga di tempat-tempat lain, di negara lain. Dan Malaysia pun orang kata ada risikolah untuk berlaku kejadian ini. Tapi bila kita dapati ada tuduhan-tuduhan yang berlaku di dalam negara ini dan telah dilaporkan kepada pihak yang berkenaan, berkuasa, siasatan setakat ini tiada yang benar-benar yang berlaku di dalam negara lah, penjualan organ di dalam negara. Tapi pada masa sama kita tidak boleh memandang rendahlah pada isu ini sebab sekiranya pesakit betul-betul terdesak dan organ adalah satu valuable lah untuk transplant dan sebagainya, dan kalau tidak ada regulation ataupun penguasaan mungkin boleh berlaku nanti. Kita mahu meningkatkan kesedaran para penonton untuk menderma organ ini. Okey, apa di antara organ yang boleh didermakan, doktor? Di negara kita, di Malaysia, kita boleh mendermakan jantung, paru-paru, hati dan buah pinggang lah. Itu untuk organ. Manakala tisu badan yang kita boleh dermakan adalah seperti mata, kornea, and then tulang, injap jantung dan kulit. Okey. Jadi itu antara yang boleh didermakan. Apa di antara kelebihan seorang penderma organ ini di Malaysia? Kelebihan seseorang penderma organ selepas meninggal dunia ini usually kita tak ada apa-apa berikan benefit lah masa dia daftar. Dia daftar, dia tak macam penderma darah lah. Sebab kita belum jadi penderma lagi. Okey. Pendermaan kalau dia jadi pengikrar? Kalau dia jadi pengikrar tu memang tak ada apa-apa lah. Cuma kita, kelebihan dia dalam hati dapat rasa boleh bantu orang lain lah. Sebab dia belum actual donor, belum jadi penderma sebenar. Bila penderma sebenar tu maksudnya lepas meninggal, usually antara polisi kerajaan kita tak charge lah. Kita tak charge hospitalisation semasa dia masuk dalam hospital sehingga menjadi penderma tu lah bila meninggal dunia dan sebagainya. Untuk penderma hidup kita ada kelebihan. Kalau sesiapa jadi penderma semasa hidup, mendermakan satu buah pinggang ataupun sebahagian hati, dia dapat kita panggil kad donor lah, living donor card, penderma kad semasa hidup, dan dapat manfaat lah daripada kad itu untuk pergi ke mana-mana hospital kerajaan, mendapatkan sehingga ke first class treatment dan
percuma lah. Itu untuk kita menggalakkan pada pedoman semasa hidup. Okey, kembali kepada perikrar tadi itu, bagaimana sebenarnya cara untuk kita menjadi seorang perikrar derma organ ini di Malaysia? Sekarang ni lagi mudahlah untuk berikrar sebab kita dah ada digital ataupun MySejahtera. Sejak ada MySejahtera ni kita masukkan juga kaedah untuk berikrar di dalam MySejahtera. Jadi buka MySejahtera masing-masing dan ada di dashboard MySejahtera tu ada bahagian untuk kita mau berikrar lah. Saya mau berikrar. Klik di situ dan kita boleh teruskan arahan seterusnya dan selepas berikrar nanti kita akan menerima macam e-card lah, electronic card daripada MySejahtera. Kalau kita imbas kembali seperti mana saya katakan tadi, sejak 1976 hanya 836 jumlah penderma sebenar selepas kematian. Jadi kalau kita bercakap berkaitan dengan tenaga pakar di Malaysia ini bagaimana, Doktor? Okey, di Malaysia kita ada pakar yang boleh melakukan transplant. Dan juga mengambil organ lah, memperolehi organ. Kita ada fasiliti, kita ada hospital yang boleh melakukan transplant. Contohnya Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Selayang boleh melakukan transplant buah pinggang dan Hospital Selayang ditambah lagi boleh melakukan transplant hati. Manakala untuk jantung paru-paru boleh dilakukan di Institut Jantung Negara. Dan pakar-pakar kita available lah, adalah untuk melakukan pemindahan organ tersebut. Manakala untuk perolehan organ di hospital-hospital kerajaan dan di mana-mana pun kita ada pakar yang dilatih dan di-train lah untuk melakukan pengambilan organ tersebut. Ya, Doktor, secara ringkasnya apa di antara usaha yang dijalankan oleh pihak kementerian sendiri ataupun daripada pihak Transplant Nasional untuk meningkatkan lagi kesedaran dan juga bagaimana untuk kita menaikkan sebenarnya angka-angka penderma itu tadi? Okey. Pelbagai usaha lah kita dilakukan oleh Kementerian Kesihatan termasuk Pusat Sumber Transplant Nasional untuk meningkatkan kesedaran. Banyak kerjasama telah dilakukan bersama agensi kerajaan, bukan kerajaan. Kita melakukan kempen-kempen pendermaan organ, kita melakukan kempen di social media sekali. Dan yang saya mahu highlightkan di sini, setiap tahun kita ada melakukan sambutan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ. Yang kita hari organ donation lah, pendermaan organ adalah pada 13 Ogos. Tetapi yang pada tahun ini kita akan melakukan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ itu disambut pada 7 September pada tahun ini. Yang kita ada pelbagai acara, aktiviti yang dilakukan sepanjang minggu dan pengisian masa pelancaran nanti adalah forum pendermaan organ dan kita ada juga aktiviti seperti melukis poster, kuis dan sebagainya. Okey, jadi kepada anda di luar sana diharapkan mempunyai sedikit kesedaran mengenai derma organ ini, satu dari segi ataupun dari sudut hukum agamanya seperti mana Doktor katakan tadi, ianya harus sebenarnya, dan juga banyak benefit ataupun banyak kebaikan sebenarnya untuk mereka yang menjadi perikrar derma organ di Malaysia ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Hasdi Harun, Timbalan Pengarah Pusat Sumber Transplant Nasional, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Okey, seterusnya kita nak ke cerita pagi Pulau Pinang. Okey, untuk cerita pagi Pulau Pinang kita akan bersama dengan rakan kita Hanisma Ismail.